Ayat semacam tadi Al-Isra ayat 59. Allah kata fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka tidak demi Tuhan Muhammad mereka tak beriman sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Jadi Allah Ta'ala tak terima iman seseorang pun selagi dia tidak menerima Nabi Muhammad sebagai hakim, tidak bertahkimkan Nabi, tidak menerima hukuman Nabi. Jadi berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah ini merupakan satu kewajiban. Itu satu perkara yang harus kita faham. Dalam perkara ini saya tertarik dengan contoh yang mudah kita faham yang diberi oleh Dr. Abdul Karim Saidan dalam kitabnya Usul Dakwah. Dia ajak kita bermuhasabah sejauh mana keimanan kita kepada Nabi. Iman ni cakap Arab, cakap Melayu percaya. Iman artinya percaya. Kepercayaan itu berarti hasil dan kenal. Kenal yang bahasa Arab ma'rifah. Bila ada ma'rifah, kenal, baru dia percaya, timbul percaya. Ada ma'rifah, baru ada iman. Tak ada ma'rifah, tak ada iman. Tak kenal, dia tak percaya. Tuan-tuan tak kenal orang, tuan-tuan tak percaya. Mai pinjam 1,000. Kita tengok atas bawah orang sepak. Tuan-tuan boleh bagi dia pinjam 1,000 kan? Kalau tuan-tuan tak kenal, tuan-tuan tak bagi letak percayaan tak ya? Melainkan tuan-tuan kenal. Kenal di bawah boleh percaya. Kita ada masalah. Kereta kita rosak di tengah jalan di lebuh raya. Kereta tarik pergi workshop. Repair semua. Kena 2,000. Duit kita ada 1,000. Tapi cari kawan kita minta pinjam. Sampai rumah dia pukul 2 pagi. Panggil dia buka pintu. Allah Ustaz. Mari masuk. Kita pun masuk. Ustaz mana apa? Mana teksi? Dia kata teksi tunggu saya. Ada apa Ustaz? Saya ada masalah sikit. Kereta saya rosak. Kereta itu workshop dah buat siap. Kena 2,000. Duit saya 1,000. Minta pinjam 1,000 boleh tak? Nanti saya balik perak dan masuk balik. Bayar balik. Tak apa-apa. Ustaz tunggu Ustaz. Dia gerak isteri dia. Masak ayam apa. Kena 2 roti biskut apa. Macam ni kan Ustaz? Ustaz ambil 2,000 dia. Kau apa hal tengah jalan? Maklum tengah jalan tengah malam ni. 1,000 saya minta pinjam. Dia bagi 2,000. Boleh apa? Dia cek. Macam mana dia boleh kaya sebab dia kenal saya. Begitu tuan-tuan. Ulama Usuluddin kata, yang dikatakan iman ni dia datang pada makrifah. Datang pada kenal. Kenal juga dengan ilmu. Dengan pengajian kita belajar dan kita kenal. Baru kita percaya. Jadi dalam Al-Quran sejauh mana keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhasabah kata Dr. Abdul Karim Saidan. Dia buat contoh yang mudah kita faham. Percaya kat Rasul ni seperti percaya kat doktor, dia kata. Percaya kepada doktor. Kita ada masalah kesihatan. Mata kita masa nampak dia nak kelabu. Badan dia lemah macam mana. Bila kita kecil, semut huruf kecil kita. Ibu mana ni? Kita berjalan, pijak kaki pun macam mana. Ni rasa kaki. Pergi jumpa doktor. Doktor cek. Encik ada masalah. Masalah apa? Encik ni kena kecil manis ni dia. Lepas saya cek darah tadi, saya tengok gula dalam darah cik ada 15. Bacaannya 15. Tak ada ubat ke doktor? Doktor kata insya-Allah pasal dia masih peringkat awal. Encik dengar nasihat saya. Cik balik rumah makan ubat. Dalam masa sama kena jaga pantang. Pantang apa doktor? Jangan ambil gula berlebih-lebihan. Itu satu. Sekarang ni doktor kata musim buah kayu. Kalau boleh jangan makan durian. Sebab durian ni kan dengan gula dia tinggi. Nasihat doktor. Boleh tak? Terima kasih. InsyaAllah doktor. Dia pun balik rumah. Balik rumah makan ubat semua. Tengah dua rehat atau petang tu. Tiba-tiba Pak Mentua sampai. Pak Mentua ni pernah bantu kurang. Bantu kurang pula durian juga. Mesti durian. Pak Mentua mari dia katakan cik.
Kalau kita kaji ni banyak manalah derian nak boleh bawa. Tapi sudah tentulah Pak Mentua kita ni pilih derian yang isi baik-baiknya. Kucing tidur, isi temaga. Allah. Sampai Allah anak kita tengok tu orang yang kat tempoh tu putih buat ni derian kat rumah. Muka lah. Kita pula hantu derian. Meleleh yang rumah. Cong. Nak makan ke tak mau makan? Patut cerita ni. Kita nak makan ke derian tak mau makan. Nafsu kita meronta-ronta nak makan. Tapi kita tak makan. Kenapa kita tak makan? Sebab tadi doktor nasihat jangan makan derian. Makan derian silap potong kaki. Mata dia. Dengan kita tak makan derian telah menunjukkan kita percaya kepada doktor. Bukan doktor orang tak cemok. Hei doktor tu hebat. Payah cari doktor macam dia. Aku tengok kat degree dia tu 3 Mbps. Canggih pelatan klinik dia hebat. Tapi dia tak bagi aku derian, aku hentam 3 biji. Kita pun itu nak tunjuk kita sayang kat Nabi. Berjanji ni keluar orang lain. Ada syamsun, ada badrun. Nak tunjuk dia sayang kat Nabi. Tapi Allah yang Nabi larang dia buat, yang Nabi suruh tu dia tak buat. Itu cakap bohong. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah kata, apa yang dibawa datang oleh Rasul kamu ambil, yang dilarang tu kamu tegak. Itu sebenarnya konsekuensi daripada hasil kita tentu yakin Muhammad Rasulullah, kita menerima ajaran dia, kita melaksanakan perintah dia. Ini yang Nabi kata dalam hadis dia. Nabi kata, walladzi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma yamut falam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabil nar. Demi jiwa Muhammad di tangan Allah. Tak seorang pun kalangan umat ini, tak kira dia Yahudi atau Nasrani, yang pernah dengar nama aku lepas itu dia mati. Matilah kata tak percaya dengan risalah yang aku bawa, ajaran yang aku bawa, melainkan dia penghuni api neraka. Jadi tuan-tuan sekalian, walaupun nanti awal dah berlalu, tapi kita banyak mendapat maklumat dengan ceramah Quran dan sebagainya. Pegang lebih teguhlah akan sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, kita bila kita buka balik lebaran-lebaran sejarah perjuangan Nabi SAW, hingga baginda berjaya membentuk daulah Islam, pemerintahan Islam di bumi Madinah, meluas wilayah Islam itu, tertegak dalamnya peraturan dan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada zaman ataupun mana kata negara yang lebih hebat dan barakah daripada negara Islam yang dibentuk oleh Nabi, disambut oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kemudian tuan-tuan sekalian, berjalan masa yang begitu panjang, sampailah ke saat keruntuhan dan kejatuhan Islam. Apabila tuan-tuan sekalian, kerajaan Islam terakhir yang disebut sebagai Turki Osmania tumbang buat istana kuasa-kuasa barat yang memperalatkan Mustafa Kemal Atatürk 1924. Tumbang di kerajaan Islam Turki Osmania tuan-tuan, umat Islam ibarat ada ayam kehilangan ibu. Apa sana lagi sana tak kenal, lagi sana mehlang sama. Baca yang berlaku sekarang. Apabila umat Islam hilang kekuasaan, umat Islam tuan-tuan tak dapat pembelaan yang sewajib. Macam berlaku di Rohingya, macam isu Palestin. Semua isu umat Islam di semua dunia tak selesai menghadapi masalah apabila mana kata hilang khilafah Islam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, timbul ulama-ulama seperti mana Jamaluddin Al-Afghani sebagai contoh, Muhammad Abdul. Mereka ni buat reformasi untuk mengembalikan balik kekuasaan Islam. Tapi setakat ni kita lihat masa itu belum lagi percaya, belum diizin oleh Allah. Sehingga selepas itu Allah membangkitkan seorang ulama terkenal di Mesir, Al-Syahid Hasan Al-Banna di Mesir. Dia menumbuhkan ikhwan muslimin. Dia berpegang teguh tuan kepada apa-apa disebut oleh Imam Malik. Imam Malik kata umat ni dia takkan hebat, takkan mulia, takkan hebat, takkan agung, melainkan dia kembali balik kepada bagaimana mula dia diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
umat Islam itu kan kata menjadi agung apabila mereka menerima Islam. Dan Imam Hasan al-Banna mengikut manhaj yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bermula pembinaan individu, kemudian rumah tangga, masyarakat, dan seterusnya negara. Bina individu, setiap faktor Muslim, individu Muslim kita bina dia supaya dia betul-betul jadi orang Islam yang sebenar.